Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam pertemuan, salam di alam maya untuk teman-teman yang berkesempatan bersama dengan saya. Apa khabar saudara Muhammad Hamzah? Moga anda sihat. Saudara Joka Karim. Begitu juga saudara Syah Ibrahim. Terima kasih saban malam menemani saya. Puan Hajah Comel-Comel. Saudara Zamari LC. Saudara Zizi Muhammad, saudara Zamuddin Mat, saudara Ramzul, saudara Hashim Atan, Puan Aminah Kak Minah, apa khabar? Saudara Kamarul Azhari, saudara Rizal Mat Atan, saudara Abu Nem, saudara Abu Samah dari Bukit Puchong 2, Selangor. Saudara Ahmad Map, itu juga dengan saudara Ismail Mat. Saudara Syazlab Anugerah Bakti, saudara Abdul Hamid, salam dari Kuantan. Saudara Yusuf Awang, saudara Azrul Jalil, saudara Zainuddin Ismail, saudara Abdul Ghaffar Hamzah, apa khabar? Salam pencerahan dari Kuantan. Saudara Pak Chu dari Langkap. Itu juga Puan Rosmini daripada Pontian, Johor. Saudara Abdul Aziz dari Miri, Sarawak. Saudara Abu Menem, saudara Abdul Rahman Abdullah, saudara Ismail Mat, saudara Abdul Hamid, saudara Abdul Halim Muhammad Noor, saudara Rosli Misyah, saudara Joka Karim, salam dari Taiping, Puan Syarifah Hapipah. Itu juga saudara Airi Awi, saudara Abdul Rahman dari Johor Bahru, saudara DZ Ketari, saudara Richard Bakri, saudara Syamsul Anwar dari Puchong, Selangor, saudara Jebat Pembela dari Kulim, Kedah. Itu juga saudara Jamian Lajis, apa khabar? Dari Kota Tinggi Johor, saudara Edita He. You there everywhere you are. Saudara Ditai. Saudara Jamaluddin Omar, saudara Faizal Acul, Puan Nur Maria, Ramzul, apa khabar? Saudara Cik Mat Mohaini. Saudara Mat Mohaini dari Taiping, Perak. Saudara Rahman, saudara Azabwan, saudara Azhari Tok Kaya, saudara Madani, M Madani. Begitu juga saudara Zamri TJ, saudara MD Zul, saudara Maruzik Yasid, saudara Zamri Abdullah, Yana Man, saudara Nas Hadi, Puan Rubidin, Puan Rubiah Husin, begitu juga Fazilah Awang dari Pulau Pinang, saudara Umi Kalsum, salam perpaduan, saudara Ghazali Kadir hadir, terima kasih, saudara Nur Azman, saudara Bakat Ahmad, salam pencerahan, semoga warga semua sebenarnya. Saudara Kasim Maddin dari Bukit Sentosa Rawang, saudara Mustafa, waalaikumsalam. Hafiz Azara, saudara Kazani, itu juga dengan saudara Si Cik Nan, waalaikumsalam. Saudara M Harif M Zin, bila disambung tu susah saya nak sebut. Saudara Kamisah Dahlan, Tuan Muhammad Zaidi, katanya dari Gelam Patah panas. Saudara Yusuf Hashim, saudara Halimah Hashim, saudara Edi Tahir, saudara Ina Sharon, Nahar Ajis, waalaikumsalam. Fazilah Abdul, saudara Rahim Aim dari Rembau, Negeri Sembilan, saudara Abdul Rahman dari Temasek, Negeri Sembilan, dari Singapura, saudara Abdul Rahman, saudara Ibjah, Salam Madani, Nurfisah Idris dari Kuala Kangsa, Rosdi Saman dari Kelantan, saudara Arifin Abdul Halim, saudara Fairuz Kamarudin. Itu juga Abu Bakar Harun dari Dungun, Terengganu, Saleh Lembang, saudara Muhammad Johari, saudara Muhammad Remy Sidik, saudara Cik Nurlia, saudara Muhammad Khairul Kamarudin, saudara Abdul Wahid Abdul Karim, saudara Muhammad Remy Muhammad Sidik, saudara Ramzul, saudara Nordin Din. Itu juga saudara Kutaru, bukan Kitaru, Kutaru. Saudara Mama, saudara Marina, Puan Marina, saudara Zasyah, sesudah pejam katanya, saudara Legend. Itu juga Hani Abdullah, Yang Maya, Rosmini Kurungut dari Sarawak, Hani Abdullah, Ramlidin, saudara Otai Abdul Rahman, Bujang Senang dari Jalan Tut Pahang, saudara Hanif dari Pekan. Dan teman-teman yang tak sempat saya santuni, saya mohon maaf, saudara. Saudara Johasri, saudara Madam K, Cik Nolia. Baik, saudara, saya harus meneruskan pencerahan pada malam ini.
Hari ini hari Ahad tanggal 16 Julai. Besok masing-masing semua memulakan kerja. Jangan lupa saudara, besok kerjalah mencari rezeki yang halal. Hari ini adalah merupakan hari yang ke-1214. Virus sebut masih lagi berlegar di bumi bertuah ini. Dan kita mengharapkan dapatlah dilakukan sesuatu oleh Kementerian Kesihatan supaya segeralah usai, saudara. Saudara Abdul Razak Ismail dari Melaka, saudara Ramzul, saudara Fazillah Abdul. Saudara, tak ada banyak yang dapat saya laporkan tentang virus kerana besok mungkin besok ada laporan dari Kementerian Kesihatan. Jadi kita terus dengan e-commerce. Teman-teman yang berniaga, yang mahu saya menawarkan produk anda, sila hubungi Al-Azhar di talian 011 330 41241 bagi membolehkan saya memberi pencerahan untuk produk anda. Al-Azhar dia berniaga Setangi Al-Bakur dan juga minyak wangi dari tanah Arab. Wangi saudara, dan ia perasaskan kepada Pati Kayu Gaharu. Kalau anda tak dapat menghubungi Al-Azhar, boleh hubungi Siti Farehah di talian 017 711 4300. Siti Farehah dengan dinding manis Siti Farehah dan juga simpulan kasih Cik Siti dibuka untuk pesanan. Teman-teman di sekitar Lembah Kelang, kalau nakkan buah-buahan yang harga lebih murah daripada harga pasar, ataupun buahnya kualiti yang terbaik, ceri, anggur, macam-macam lah buah dari luar negeri, saudara, hubungi Syauqi di talian 012 357 5703. Buah-buahan tersebut akan terus dihantar ke rumah anda. Ini untuk teman-teman yang tinggal di Lembah Kelang. Bagi teman-teman yang lain yang mahu menikmati enaknya popiah sira Lady Maria, boleh hubungi Nizam di talian 019 435 1203. Rasanya pedas, manis dan rangup, sesuai untuk melabun saudara sebagai kudap-kudapan. Untuk teman-teman yang tak tahu nak berniaga apa, ada produknya, iaitu daripada produk Emerus Super Carrier. Kerana Puan Ros Chun sedang mencari ejen untuk memasarkan produknya. Hubungi Puan Ros Chun di talian 012 257 5917. Ros Chun nak cari ejen, saudara. Kalau saudara boleh, tak ada modal pun dikenakan. Hubungi Puan Ros Chun di talian 012 257 5917. Baik saudara, kita masuk segmen naluri kehidupan. E-commerce ni tak panjang mana saudara, 5 minit saja. Terima kasihlah kerana saudara sudi mengizinkan saya untuk mewawarkan produk-produk dalam e-commerce, ya. Puan Aslinda, saudara Mak Yusof, saudara Iwan, saudara Rosli Yunus, begitu juga Abidin. Salam perpaduan katanya. Lim Bon Chiang, apa khabar saudara? Saudara Mak Tarmizi, saudara Khairul. Saudara Amzani, PMX terbaik katanya. Satu-satunya Perdana Menteri terbaik dalam sejarah Malaysia sanggup tak ambil gaji demi fikirkan rakyat susah. Itu kata saudara M. Madani. Saudara. Baik, kita masuk segmen naluri kehidupan. Ini saya sekali lagi mengingatkan, saya bukan ustaz, bukan juga da'i, saudara. Jadi ini adalah culipan daripada teman-teman yang hantar pada saya bila saya baca sesuai untuk perkongsian kita bersama. Matlamatnya hanyalah untuk perkongsian bersama saya, saudara. Tak lebih daripada itu, ya. Saudara, perasaan marah ni selalu merupakan salah satu sifat ataupun fitrah yang ada dalam diri setiap manusia. Tiap orang dia akan rasa memang ada perasaan marah. Tapi ia berbeza bagi setiap orang bergantung kepada bagaimana ia dapat mengawal perasaannya. Bagi mencapai darjah iman dan takwa, mereka hendaklah sentiasa berusaha mengawal perasaan marah. Kerana ia adalah satu sifat yang tidak disukai oleh Allah SWT. Jangan memarah, saudara. Kerana sifat amarah yang melampau itu akhirnya ia datang dari nafsu amarah dan hasutan syaitan. Pernah seorang lelaki mendatangi baginda Nabi Muhammad SAW dan bertanya, "Duhai Rasulullah, berilah aku wasiat." Apa saja? Maka baginda bersabda, "Janganlah kamu marah." Itu saja, saudara. Dia bertanya berkali-kali. Namun baginda tetap bersabda, "Janganlah kamu marah." Ini hadis riwayat Al-Bukhari, saudara. Jadi kalau kita hayati hadis ini, ia pendek dan ringkas tetapi pengajarannya amat mendalam, saudara. Jadi pengabaian kita terhadap nasihat Nabi Muhammad SAW ini akan menyebabkan pelbagai keburukan akan berlaku. Seperti kita rasa sedih, rasa kecewa dan kekesalan.
Bahkan ia juga boleh membawa mudarat kepada pihak lain bila kita dah marah. Kerana baginda Rasulullah SAW bersabda, saudara, sesungguhnya syaitan itu bergerak dalam diri manusia melalui aliran darah. Jadi ini adalah hadis riwayat Al-Bukhari dan Al-Muslim. Kerana apabila syaitan mula membisikkan kejahatan disebabkan seseorang yang tidak dapat menahan kemarahannya, maka orang itu akan melakukan tindakan-tindakan di luar batasan. Seperti maki hamun, memukul dan sampai ke tahap membunuh disebabkan rasa marah yang tidak dapat dikawal. Oleh itu, bagi mereka yang datang perasaan marah, hendaklah memperbanyakkan kesabaran, beristighfar, mengingatkan ganjaran yang dijanjikan, kerana Allah SWT menggolongkan mereka yang dapat mengawal diri ketika marah adalah dalam golongan orang yang berbuat baik. Sebagai firman-Nya, Allah SWT berfirman dalam surah Ali Imran ayat yang ke-134 bermaksud, iaitu orang yang mendermakan hartanya pada masa senang dan susah dan yang menahan kemarahannya, serta orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah amat mengasihi orang yang melakukan kebaikan. Jadi sebab itu saudara, bila rasa marah, bersabar, bertenang. Jangan tu ikut hati. Selalu orang kata, ikut rasa binasa, ikut hati mati. Jangan kita nak marah. Kalau rasa tak senang, banyakkan beristighfar. Ingatlah, hidup kita ni tak lama saudara. Hidup ini cuma sementara saja. Baik saudara, kita santuni mutiara kata saudara. Ini agak panjang sedikit. Saudara, hati seperti kaca. Jangan biarkan ia retak. Akal itu seperti air. Jangan biarkan ia kering. Iman itu seperti debu. Jangan biarkan ia hilang. Tiada yang abadi. Setiap yang kita miliki pasti akan pergi. Tidak akan ada kesedihan jika kita rela untuk melepaskannya. Jadi saudara, jadi hati kita ni macam kaca di baratnya saudara. Jadi jangan biarkan hati itu retak. Hati yang retak itu mengundang amarah, mengundang kesedihan, kesayuan. Dan akal itu saudara, dia macam air juga. Jangan biarkan air itu kering. Jadi pendek akal. Saudara. Begitu juga iman. Kalau diibaratkan seperti debu, jangan biarkan ia hilang. Kerana segala-galanya tiada yang abadi. Terima kasih pada teman yang menghantar kiriman dalam segmen Mutiara Kata ini saudara. Kita santun pula pantun Pak Nazil saudara. Apa kata Pak Nazir kali ini? Terima kasih Pak Nazir, jauh datangnya dari Perlis dan saban hari menghantar kiriman untuk perkongsian kita bersama. Kata Pak Nazir, saudara, pasang lukah di tepi paya, cetik payanya, kata Pak Tani. Semakin bersedekah, semakin kaya. Begitulah hambanya Allah santuni. Jadi Pak Nazir menasihatkan kita banyakkan bersedekah. Kerana Allah, setiap kali kita bersedekah, Allah akan memperbanyakkan apa yang kita miliki. Tambah Pak Nazir lagi, bunga raya bergayang, demikian juga melati. Kalau sudah sayang, turut kata hati. Itu saudara, kalau kita dah sayang, kita akan turutlah kata hati kita. Suka orang tu, suka orang ini dan sebagainya. Bergayang maksudnya adalah bergoyang ke kanan dan kiri. Tu bahasa tak tahulah, saya tengok Pak Nazir selalu dia bagi penjelasan. Saya tadi sebut, bergayang. Betul lah, bergayang itulah bergoyang ke kanan dan ke kiri, itu dipanggil bergayang. Kalau bergoyang tu bergegaran saudara. Terima kasih Pak Nazir atas kiriman pantun yang begitu menilai dan sering mengingatkan kita. Saya sentiasa mengingatkan pimpinan negara, jangan berbelanja wang negara tanpa had, kerana negara boleh muflis saudara. Dan juga peringatan saya pada teman-teman yang menyunting semula live saya ini dan dimasukkan dalam mana-mana channel. Saya tak marah. Cuma saya mahu anda juga bertanggungjawab atas setiap suntingan yang anda lakukan. Kerana saya tak mampu untuk memantau setiap suntingan yang anda buat sama ada anda masukkan dalam apa channel sekalipun. Saudara ingat itu. Ini adalah pencerahan politik yang matlamatnya sekadar memberi informasi. Bila saya memberi komen, kita mesti berpegang pada prinsip kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree. Itu paling penting saudara. Kalau kita rasa bersetuju, alhamdulillah. Kalau tak bersetuju, jangan marah. Itu saja. Andainya anda nak menyantuni, boleh. Tapi gunakanlah bahasa-bahasa yang harmonis, bahasa-bahasa yang melambangkan peradaban kita. Jangan macam tengah hari tadi, saudara.
Tiba-tiba petang tadi saya buat live, ada orang doakan parti itu mampus dan sebagainya. Ini ayat-ayat perkataan yang tidak saya senangi. Saya tidak suka pada perkataan-perkataan yang celupar, yang saya anggap itu bukan melambangkan budaya kita, saudara. Baik, saudara. Hari ini Jabatan Meteorologi Malaysia, awal pagi tadi sekitar jam 11 tadi, ia telah pun mengeluarkan amaran bahawa ribut tropika yang kuat ataupun talim, saudara, telah pun dikesan telah pun berlaku kira-kira 1327 km barat laut di Kudat, Sabah, saudara. Jadi dalam kenyataan ini ia memaklumkan bahawa kesan lebih itu ribut tropika boleh terjadi pada kedudukan latitude 18.8 utara dan latitude 116.1 timur, iaitu kira-kira 451 km ke tenggara Hong Kong dan China. Jadi dekat dengan negara kita, saudara. Jadi berdasarkan kepada pencerapan pagi tadi, jabatan itu memberitahu ribut tropika berkenaan bergerak ke arah barat laut dengan kelajuan 10 km sejam. Dan ia boleh mencapai maksima pada 92 km sejam. Jadi keadaan itu boleh menyebabkan angin kencang dan laut bergelora di kawasan perairan Laut Cina Selatan. Laut Cina Selatan tentulah di Kelantan, di Terengganu, Pahang, Sabah dan Sarawak. Teman-teman yang tinggal di pesisiran pantai, berhati-hati. Kerana ini kalau datang angin itu, angin kencang, saudara. Jadi selalunya bila datang angin kencang, ia juga membawa hujan ribut petir yang kuat. Berhati-hati, saudara. Saya menerima laporan bahawa sekarang ini telah berlaku kebanjiran besar sebagaimana berlaku di Korea Selatan, saudara. Kerana kabarnya 31 orang maut akibat banjir di Korea Selatan. Dan 5 mayat sebelum ini dilaporkan hilang dan terperangkap dalam terowong susulan hujan lebat di ibu negara Korea Selatan telah pun ditemui. Menurut Ketua Balai Bomba Chengju Barat, 5 mayat itu ditemui dalam bas yang terperangkap dalam terowong. Jadi saudara, kalau ada banjir sebagainya, kawasan terowong jangan masuk. Elakkan diri kita sebab kita tak tahu datang kapal lain dalam terowong nak lari ke mana, saudara. Itu keadaannya di Korea Selatan banjir. Jadi bukan jauh daripada negara kita, dekat dengan Sabah dengan Sarawak. Sebab itu saya melaporkan bagaimana Met melaporkan berlaku ribut tropika dan sudah pun melanda di Korea, saudara. Dan tentang haba tinggi. Ini dia sebelah negeri ini ribut dengan hujan, banjir. Dan di sebelah barat, saudara, Itali hari ini mengeluarkan amaran cuaca panas kepada amaran merah, iaitu tahap tertinggi. Dan membabitkan 16 buah bandar dengan pakar meteorologi memberi amaran suhu akan mencecah ke paras tertinggi di seluruh selatan Eropah dalam beberapa hari mendatang. Jadi menurut pihak berkuasa di Pulau La Palma di Sepanyol, sekurang-kurangnya 4,000 orang terpaksa dipindahkan kesan daripada kebakaran akibat daripada kepanasan haba yang tinggi itu dan kebakaran hutan yang tidak lagi dapat terkawal di Sepanyol, saudara. Jadi artinya Sepanyol, Itali dan Greece mengalami suhu panas yang terik mengakibatkan hasil pertanian rosak, manakala pelancong terpaksa berlindung daripada cuaca panas. Bagaimanapun, antisiklon baru yang digelar Charon masuk ke wilayah itu dari utara Afrika dan ini boleh menyebabkan suhu meningkat melebihi 45 darjah Celsius di beberapa bahagian di Itali. Jadi menurut kenyataan itu, kita mungkin berdepan kemungkinan berlaku ribut panas yang melampau hari demi hari yang akan menyelimuti seluruh negara. Itu kenyataan daripada pihak berkuasa di Itali. Di Greece, pihak kerajaan Greece bertindak menutup pusat pelancongan purbanya seperti di Akropolis berikutan cuaca terlalu panas. Ini adalah bagi melindungi pelancong. Menteri Kesihatan Itali Orazio Silaihi berkata pihak berkuasa tengah mengawasi Rom dan mengesa orang ramai supaya mengambil langkah berwaspada. Berkunjung ke Colosseum di Itali ini, kalau pergi ke Roma, Rom saya, saat ini suhunya adalah 43 darjah Celsius. Jadi sebab itu tidak digalakkan pelancong-pelancong berkunjung ke Colosseum, terutamanya bagi warga emas ataupun orang tua, katanya. Jadi jelas sekarang ni orang ramai perlu berada di rumah pada waktu yang merekodkan cuaca paling panas dalam sejarah.
Itu sekitar 11 pagi hingga 6 petang. Selain itu, ibu kota Itali, amaran kesihatan turut dikeluarkan dari pusat bandar di Florence, Palermo di Sicily, dan Bari di tenggara semenanjung Itali. Di Spanyol, agensi ramalan cuaca memberi amaran mengenai risiko kebakaran. Kebakaran hutan, boleh mencetuskan kebakaran, saudara. Menurut ahli meteorologi, suhu tertinggi yang direkodkan di Eropah setakat ini ialah 48.8 darjah Celsius di Sicily, dan ini akan berulang lagi, saudara. Jadi dalam keadaan begitu, suasana yang panas di Itali dan Eropah, di sebelah ini Korea, Jepun, di China sudah pula berlaku ribut yang mengakibatkan hujan. Bagaimana negara kita, saudara? Sebab itu harus berhati-hati sentiasa melayari laman Met Malaysia, saudara, untuk mengetahui keadaan cuaca kita. Dalam pada itu, saudara, Laos, ini jiran negara kita juga dalam negara ASEAN, saudara. Laos pula telah mengeluarkan amaran bahawa jumlah penyakit denggi sudah meningkat kepada 10,871 orang. Dan kes terbaru sejumlah 343 dalam tempoh 24 jam. Keadaan ini diharapkan kalau kita mana-mana teman-teman atau kawan nak bercuti ke Laos, tunggu dululah. Sebab lebih 10,000 kes denggi sedang berlaku di Laos. Dan begitu juga kes denggi juga meningkat begitu tinggi, iaitu jumlahnya 11,000. Berarti lebih 11,000 rakyat Bangladesh telah dimasukkan hospital, saudara. Keadaan ini, negara Asia Selatan mengalami lonjakan kes denggi. Sejak hari Sabtu dulu, itu sejumlah 1,623 jangkitan. Jadi keadaan ini diharapkan kita juga, negara kita berhati-hati. Demam denggi itu di Negeri Selangor, di Johor, di Melaka. Saudara, berhati-hati, jaga kesihatan keluarga kita. Bagaimana pula dengan kedudukan makanan? Saya rasa dunia semakin menghadapi krisis makanan ataupun keterjaminan makanan, food security. Hari ini, kapal yang terakhir dibenarkan oleh pimpinan Rusia untuk membawa bijirin dari Ukraine, dari Laut Hitam, untuk meninggalkan pelabuhan Odessa. Lepas ini tak adalah. Kerana Putin masih lagi berkeras tidak akan membenarkan, mengizinkan mana-mana kapal membawa makanan, sumber makanan keluar daripada Ukraine. Ini keadaan, saudara, boleh mencetuskan krisis makanan dunia. Kerana Ukraine merupakan antara pengeksport makanan terbesar dunia, saudara. Jadi, untuk keadaan begitu, gandum lah, macam-macam bijiran, perlu kita berhati-hati dalam penggunaan, saudara. Dan kalau boleh, simpanlah bekalan di rumah. Saya khawatir, saudara, bila melihat apabila Rusia berulang kali dia telah pun mengancam akan menghentikan perjanjian yang diuruskan dengan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu yang kononnya boleh membawa makanan, sumber makanan dari Ukraine pergi ke Turki. Ini kali ini disekat habis-habisan. Keadaan itu berlaku boleh mengundang masalah makanan, sumber makanan yang serius pada dunia. Itulah yang berlaku di dunia sekarang, saudara. Jadi kita harus berhati-hati. Okey, kita balik pada negara kita. Apa terjadi? Yang Mulia Tengku Razali Hamzah. Hari ini beliau telah memula kenyataan. Dia kata, kita rakyat haruslah memberi kesempatan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk mengambil tindakan untuk menstabilkan ekonomi dan membawa negara ke arah yang lebih baik. Artinya, Yang Berhormat Mulia Tengku Razali Hamzah, beliau yakin bahawa Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim mampu untuk mentadbir negara dan membawa negara keluar daripada krisis ekonomi yang begitu serius. Selaku bekas Menteri Kewangan dan beliau merupakan penasihat UMNO, Tengku Razali berkata Anwar baru 7 bulan mengambil alih pentadbiran dan pada masa sama pasukannya masih melakukan usaha ke arah itu. Saya yakin mungkin Yang Berhormat Mulia Tengku Razali telah pun mendapat informasi yang tepat daripada daripada pejabat Perdana Menteri dan orang keliling dengan Anwar Ibrahim, dan mungkin beliau telah pun mengadakan pertemuan, memberi pandangan dan sebagainya. Sebab itu beliau mengatakan bahawa Anwar baru jadi Perdana Menteri. Jadi dalam tempoh 7 bulan. Jadi dia bersama pasukannya masih sekarang ni sedang berusaha. Jadi insya-Allah dia yakin akan berlaku perubahan dan kemudahan itu pada masa akan datang. Jadi katanya kita kena sokonglah
Itu kenyataan beliau sewaktu beliau usai mempengerusikan mesyuarat jawatankuasa UMNO bahagian Gua Musang di Bukit Cekati malam tadi saya. Dalam perkembangan lain, beliau berkata tindak tanduk parti PAS yang dikaitkan dengan politik wang pada pilihan raya umum ke-15 sepatutnya harus diperhatikan supaya ia tidak berulang pada pilihan raya negeri pada Ogos depan. Katanya setiap parti politik perlu menghormati undang-undang yang dilaksanakan secara demokrasi. Jadi menurut Tengku Razali, beliau berharap PAS insaf dan sedar diri pada pilihan raya negeri kali ini. Kita nak awasi betul-betul masa dia jalankan kempen. Jadi pilihan raya yang lalu dia menggunakan duit secara meluas. Barangkali kata Tengku banyak duit akan digunakan dalam pilihan raya negeri ini. Tapi janganlah melampau sangat. Kerana perkara itu salah dari segi undang-undang. Jadi kita kena hormatilah undang-undang dan janganlah membeli kesempatan yang berlebihan. Itu peringatan orang yang lama dalam politik. Jadi dia dapat melihat perbezaan tentang Perdana Menteri Datuk Anwar Ibrahim. Beliau yakin bahawa Datuk Anwar Ibrahim mampu untuk membawa negara keluar daripada krisis ekonomi. Tambahan lagi, saudara, kalau kita lihat minggu lepas, bursa saham sudah pun nampak peralihan. Ada sinar di hujung terowong. Dan kadar pertukaran ringgit dengan dolar Amerika juga sudah nampak, belum pulih lagi saudara, sudah nampak tanda-tanda peningkatan untuk ringgit mengukuh saudara. Jadi sama-samalah kita berdoa. Sebab itu saya lihat malam tadi, sekali lagi Datuk Anwar Ibrahim kali ini dia memang dia bengang betul-betul lah saudara. Hari ini semalam beliau melunturkan kata-kata yang saya pun terkejut. Kerana katanya kali ini dia mencabar parti-parti pembangkang Perikatan Nasional untuk mengambil tindakan mahkamah ni. Samalah ni. Sebab dia menyatakan dapatannya ialah saudara sebagai Perdana Menteri tentulah beliau memperolehi maklumat-maklumat terkini berhubung tentang pihak kalangan Perikatan Nasional menggunakan wang, dananya adalah dana daripada toke-toke judi. Ini isunya saya. Dan semalam beliau membuat kenyataan terbuka. Kalaulah dia kata pihak PAS nak saman pun samanlah. Sebab tentulah beliau mempunyai bukti. Sebab itu tadi saya dengar juga kenyataan Ketua Pergerakan Pemuda PAS. Dia kata waktu di Parlimen, Datuk Azharina dah menjawab bahawa dapatan pihak SPRM belum lagi. Jadi belum lagi saudara, berartinya bukan tiada. Itu keadaannya saudara. Keadaan sekarang ni saudara, nampak gayanya. Semalam Datuk Seri Anwar Ibrahim betul-betul dia melontarkan. Ini tak ada full stop. Jadi kadang-kadang saya melihat beliau sebagai Perdana Menteri risau juga saudara. Sebab kenyataan itu tak boleh dilihat sebagai pengurusi Pakatan Harapan. Beliau adalah sebagai seorang Perdana Menteri, tentulah ada dapatannya, ada buktinya. Sebab itu dia kata nak cabar, nak saman. Sebab dia telah bersedia. Sebab itu dia berkali-kali Datuk Anwar Ibrahim beliau mengingatkan supaya bekas-bekas menteri yang khusus daripada UMNO, nampak gayanya beliau sudah semakin hilang sabar apabila mendengar ucapan-ucapan mantan-mantan yang dulu pernah jadi menteri dalam UMNO dan kini mereka sudah keluar daripada UMNO dan menghantarkan serangan. Jadi katanya bekas menteri UMNO ni kena lihat cermin, usahlah lagak bersih. Jadi dia kata dia mempunyai bukti. Dan saya rasa bila beliau menyatakan macam itu, saya berharaplah agar mereka ini kalau boleh kurang-kurangkan menyerang dengan serangan yang bersikap peribadi. Kerana anda mengundang musibah. Saya yakin dalam keadaan begini, segala aparatus kerajaan akan digerakkan. Sebab itu waktu di Bangi minggu lepas, beliau menyatakan akan berderet ke mahkamah. Malam tadi, beliau mengulangi kenyataannya bahawa bekas Menteri UMNO perlu lihat cermin. Jangan berlagak bersih, katanya. Jadi, beliau minta bekas Menteri UMNO itu supaya jangan menuduh beliau dan Presiden UMNO, Datuk Seri Hamid Zahid Hamidi, sebagai penipu dan berpura-pura Islam. Jadi, kata, ini saya ketik kenyataan beliau. Hang, katanya, itu menuju pada mantan menteri. Tengok muka di cermin. Mantan-mantan menteri ada pernah teks pada saya tidak usah bercakap soal rasuah dan tata kelola. Jadi minta saya bekerja saja, katanya. Sebab tu dia marah. Mungkin kalangan menteri itu hantar kiriman padanya, jangan cakap soal rasuah.
Buat kerja je lah. Sebab itu dia kata, waktu saya bercakap dengan Elon Musk, saya memang buat kerja. Berusaha untuk mencari pelaburan. Tetapi jangan nak memberi amaran untuk saya tidak bercakap soal rasuah. Getinya saudara, kali ini tidak ada, Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak akan menoleh ke belakang. Semasa dia berucap di Pekan Gua Cempedak semalam, ya saudara, katanya lebih baiklah dalam keadaan sekarang, dia amat mengucapkan tahniah kepada Presiden UMNO, Datuk Seri Zahid Hamidi telah pun melakukan pembersihan di kalangan pemimpin-pemimpin UMNO, sebahagiannya telah disingkirkan dan sekarang ini berada dan mereka menyertai Parti Pembangkang. Jadi dia kata lebih baik begitu daripada mereka berada dalam UMNO. Dan lebih lagi sekarang saudara, beliau menjelaskan, saya nampak gaya-gayanya Datuk Seri Anwar Ibrahim sudah tidak boleh mengawal emosinya apabila mendengar ucapan berapi-api kononnya di pihak bekas-bekas menteri daripada UMNO. Dulu pun saya dah bercakap, saudara, mereka inilah saya anggap sebagai parasit di rumah UMNO. Mereka inilah yang membuatkan rakyat membenci UMNO kerana sikap mereka, tindakan mereka yang boleh dikatakan sebagai menyakau duit rakyat. Itu keadaannya, saudara. Sebab itu kata Datuk Anwar Ibrahim, dia cakap terus terang, dia kata, kenapa mereka membenci dan menyerang Datuk Seri Zahid Hamidi? Lain tak ada. Kerana kedegilan Datuk Zahid Hamidi untuk tidak bekerjasama dengan Perikatan Nasional. Itu je puncanya, dia kata. Nak kata terlibat dengan rasuah, biarlah mahkamah sedang dibicarakan. Apa masalahnya? Saya nampak gayanya Datuk Seri Anwar, beliau tidak lagi mau menoleh ke belakang untuk memerangi rasuah. Jadi dia kata UMNO ada sejarah tersendiri, sejarah perjuangan kebangsaan. Sebab itu beliau malam tadi juga mendedahkan bagaimana usaha mau menghapuskan UMNO, mau mengharamkan UMNO oleh mantan Perdana Menteri yang lalu, Dr. Mahathir, Tan Sri Muhyiddin. Sebab dia menjelaskan terus terang, dia kata, sekali lagi, kalau tak betul boleh saman. Saya nampak tentulah beliau mempunyai bukti-bukti yang nyata dan jelas bahawa usaha sedang mereka lakukan. Jadi sebab itu dia bertanya pada orang UMNO yang nak sokong Perikatan Nasional sangat-sangat ni, kenapa? Yang berada dalam UMNO, yang di luar UMNO, kita tahulah, tak usah fikirlah, sebab mereka tentulah merasa marah, sebab mereka tersingkir daripada UMNO. Tapi yang dalam UMNO nak bersimpati untuk apa? Apakah jika anda menyokong parti Perikatan Nasional itu, anda membina UMNO? Sedangkan parti yang nak mengharamkan UMNO, parti yang nak menghancurkan UMNO. Sebab dia kata, dia pun heranlah. Kalau ada, tapi dia boleh yakin sudah pun banyak kesedaran. Itu gambaran saya. Sebab itu, beliau menyatakan, janganlah duk tebarkan kenyataan. Undilah Perikatan Nasional untuk selamatkan UMNO. Nak selamatkan UMNO macam mana? Orang nak bunuh kita, kita nak undi pada mereka. Itu kenyataannya, saya rasa ada logikanya. Memang benar, saudara. Memang benar, siapa yang dapat menafikan. Dr. Mahathir sendiri pun pernah bercakap bahawa dia kata, memang saya sudah minta Datuk Seri Zahid Hamidi membubarkan UMNO. Itu kenyataan terbuka. Dan sekarang ni kita nak sokong buat apa? Itulah sebenarnya punca segala-galanya apabila Datuk Seri Hamidi diserang. Bukan kita nak membela beliau. Kalau dari segi orang kata ada dakwaan, biarlah mahkamah tentukan. Saya bukan nak membela saya. Tapi bila Presiden UMNO dituduh macam-macam, kita rasa kita harus bangkit mempertahankannya. Kerana tidak ada kebenaran. Matlamat mereka, Datuk Seri Anwar pun dah tahu. Kalau jatuhnya Datuk Seri Hamidi, mereka nak mengambil alih UMNO. Untuk membawa UMNO ini, warga-warga UMNO, ahli Parlimen UMNO tidak menyokong kerajaan yang ada sekarang. Saya kata itu tindakan yang paling dangkal. Kerana kerajaan hari ini saya nampak bahawa dari segi keyakinan Datuk Seri Anwar Ibrahim bahawa kerajaannya yang dipimpin olehnya, kerajaan perpaduan ini tidak akan tumbang. Walaupun orang membuat naratif macam-macam, saudara, saya nampak dari segi kenyataan, dari segi keberanian, lontaran kata-kata, saya bukan kenal Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ini. Saya dah kenal dia dulu lagi. Dia tidak akan bercakap kalau dia tidak yakin pada sesuatu. Dan kali ini dia yakin bahawa kerajaannya mampu bertahan walaupun selepas pilihan raya di 6 buah negeri. Bila lebih yakin lagi Kedah, di Terengganu, Selangor, Negeri Sembilan, Pulau Pinang tetap berada dalam kerajaan perpaduan. Cuma mungkinlah besok lusa saya akan beri penjelasan tentang apa yang kita akan alami di Kelantan.
Sebab itu saudara, saya melihat juga satu kenyataan terbuka saudara Syam Jalil. Dia kata yang dapat kontrak rungan terus jana wibawa tu berbilion ringgit daripada kerajaan Muhyiddin adalah kontraktor mesra Parti Pribumi Bersatu. Yang masukkan duit, itu kickback, beratus juta adalah kontraktor yang mesra PBM dan dimasukkan dalam akaun Parti Muhyiddin, itu PBM. Ini kenyataan saudara Syam Jalil. Yang belanja duit sumber dari rasuah atau sedekah dari kontraktor projek rundingan terus pun adalah parti daripada Muhyiddin PBM. Yang memberi keterangan saksi siasatan kes rasuah jana wibawa ini juga adalah kontraktor mesra PBM. Tapi masalahnya dia kata, Muhyiddin kata yang salah adalah ZMD. Jadi dia kata apa punya perangai dia ni. Jadi dia kata begitu, kata saudara Syam Jalil, nasihat dia kepada Tan Sri Muhyiddin, jangan salahkan orang lain apabila anda dicekup kerana rasuah. Ambil tanggungjawab dan bersedialah untuk menjadi kluster mahkamah. Jawab di dunia ini dulu sebelum menjawab di akhirat. Sebab sekarang ni saya nampak saudara bahawa jelas dalam seminggu dua ni akan ada lagi benda-benda terdedah. Sebab itu saya dengar kenyataan daripada Menteri Dalam Negeri. Tentulah beliau telah pun mendapat informasi, keterangan, file-file tentang pemimpin-pemimpin bekas pemimpin UMNO. Hari ini mereka tidak lagi berada UMNO. Sebab itu saya kata jangan kutuk UMNO. Saudara Zaini, SCS senyap sepi. Rakyat memerhati SCS sekarang ini sedang dalam siasatan. Yang menyiasatnya orang daripada parti PBM. Iaitu mantan Ketua Puteri UMNO. Dulu, sekarang ni dia adalah dalam parti PBM. Ahli Parlimen. Masyati. Jadi macam mana pula kata kerajaan? Biarlah disiasat dulu, kita tunggu. Ada saudara baru betul dia kata Mahlaun pun bersubahat lah dari hasil daripada judi. Dan ini keadaan saudara saya tidak mahu menuduh dan sebagainya. Tapi apabila Yang Amat Berhormat Perdana Menteri bercakap secara betul terang, bukan saja di dalam maya saudara, di hadapan orang, sebab beliau terdedah dengan tindakan mahkamah dan sebagainya, kalau kenyataannya tak betul. Saya amat berkeyakinan sebagai Perdana Menteri, tidak mungkin beliau tidak mempunyai segala file-file, segala bukti nyata bagaimana berlakunya penyelewengan sepanjang zaman mereka puak-puak yang ada sekarang ni yang menyerang kerajaan hari ini. Sebab itu saya dah bagi tahu, bukan saya tak bagi tahu saudara. Mereka yang dah jadi Perdana Menteri, yang dah jadi menteri, sekarang ni anda tidak lagi berada dalam UMNO, tidak dalam kerajaan. Enjoy your life dengan kekayaan yang anda miliki. Jangan disentuh, jangan sentuh sarang tebuan. Cari penyakit. Saya nak cakap terus terang, saya ada 3-4 orang. Satu di Selangor, satu di Kelantan, satu di Perak. Tiga-tiga ni tuduh katanya bahawa mereka lah bersih kerajaan. Mereka waktu memimpin kerajaan, mereka bersih. Sekarang nak cakap macam mana? Satu demi satu akan terbongkar. Bila anda dah buat benda begitu, anda memaksa pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk mendedahkan segala ruang lingkup perlakuan anda. Kalau tak sentuh, saya yakinlah Datuk Seri Anwar Ibrahim bukanlah orang yang berdendam sangat. Yang sudah tu sudahlah. Tapi kerana mereka mahu memperlihatkan seolah-olah diri mereka itu bersih, benar-benar bersih, maka anda sudah mengundang masalah. Anda sudah pun menyentuh sarang tebuan. Tunggulah masanya anda akan diserang oleh tebuan itu. Sekarang ni, yang di Perlis saudara Nur Aziz Aziz, di Perlis itu pasti akan berlaku, bukan tak ada. Jadi begitulah keadaan saya. Mereka dulu, saya cakap terus terang, dulu mereka inilah yang saya benci. Yang saya selalu sebut parasit di rumah UMNO. Kalau anda buka balik sejarah waktu saya membuat live setahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, saya selalu, kadang-kadang saya ditegur oleh Presiden. Dia kata, sudah-sudahlah Tumal. Duk balon aja orang kita ni. Saya kata saya terpaksa menyuarakan. Kerana saya tidak mahu rumah UMNO ini dikotori, dicemari oleh parasit politik. Dan hari ini ternyata, apabila secara terbuka Datuk Seri Anwar Ibrahim sudah pun menjelaskan. Dan saya yakin mereka ini akan dibawa ke muka pengadilan. Bukan kehendak Datuk Seri Anwar Ibrahim saya rasa. Kerana mereka menyerang. Kalau duduk diam-diam, enjoy your life. Anda mempunyai kekayaan dah. Tak cukup-cukup lagi.
Dan untuk apa lagi anda kononnya masuk dalam politik? Oh, nak jadi apa? Saya bagi contoh Azmin Ali yang kaya raya. Kaya raya. Dah beliau sudah mengkhianati Parti Keadilan. Tentulah warga keadilan akan marah. Hari ini Susah Agung Keadilan adalah Menteri Dalam Negeri. Pasti beliau akan dibongkar segala kegiatan masa silam. Kalau dia duduk diam, pergi ke Kakosa, pergi berehat di sana, bercuti, tak ada masalah. Saya yakin. Tapi you sudah menyentuh sarang tebuan. Tunggulah. Jadi jangan salahkan pimpinan bila mereka membuka satu demi satu kes terhadap pimpinan yang berada di sebelah sana. Sebab kenyataan Datuk Seri Ibrahim, dia kata berderet. Seorang demi seorang akan naik mahkamah, akan bergelar kluster mahkamah. Ini saya nak bagi tahu pada teman-teman supaya jangan kita terperangkap dengan omelan kononnya mereka bersih. Tunggu saya. Tunggu. Dalam waktu yang sama, saudara, saya melihat peringatan yang bahagia Tan Sri Ketua Polis Negara, Tan Sri Razuddin Husin, bahawa beliau menegaskan kesalahan yang berlaku pada musim pilihan raya kali ini, katanya akan diselesaikan dalam tempoh 7 hari. Di mana siasatan segera akan dilakukan dan dihantar terus kepada timbalan pada raya di negeri dan daerah masing-masing. Jadi sebab itu, Tan Sri Nazaruddin menasihatkan, jangan cuba-cuba buat pasal. Ketua Polis Negara dah buat kenyataan. Jangan cuba-cuba buat pasal. Bila polis tahu, kali ini kita akan tuduh di mahkamah secepat mungkin. Dan pihak polis berharap tidak berlaku. Jadi pihak polis mengharapkan para penyokong jangan melakukan tindakan seperti membakar bendera, patahkan tiang bendera, ataupun berebut tempat untuk memasang bendera. Sebagaimana yang pernah berlaku dulu. Jadi beliau selaku Ketua Polis Negara, beliau mau melihat bahawa pilihan raya kali ini dapat dijalankan secara tenteram. Dalam perkembangan lain, Tan Sri Nazaruddin memberitahu pihaknya akan mewujudkan pasukan rondaan Opcantas dalam melaksanakan rondaan sepanjang tempoh berkempen. Polis akan mengambil tindakan termasuk memanggil calon dan wakil calon bagi menjelaskan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan sepanjang tempoh berkempen. Dalam waktu yang sama, saudara, saya juga ingin mengingatkan bahawa Suruhanjaya Pencegah Rasuah juga telah pun mengeluarkan kenyataan mereka akan membuka bilik gerakan di kesemua 6 negeri di mana pilihan raya diadakan. Artinya, mana-mana warga kita yang melihat ada kebejatan, adanya elemen-elemen rasuah politik, boleh membuat aduan segera dan SPRM akan terus menyiasat. Sekarang kita mahu memantau agar pilihan raya ini dapat dilakukan bersih sebersih-bersihnya, saudara. Itu impian dan harapan kita, saudara. Baik. Kita sekarang ni tinggal 13 hari lagi. Ini kita countdown, saudara. Ini countdown untuk pilihan raya di 6 buah negeri. Dan tinggal 13 hari lagi untuk hari penamaan calon serta 27 hari lagi mengundi, saudara. Cuma saudara dalam keadaan begini, yang saya tak boleh nak brain lah, saudara. Ini saya cakap terus terang, saudara. Bila orang tanya dengan saya cakap, I really I cannot brain lah, brother, saya kata. Sebab, sewaktu diorang ni jadi wakil rakyat, sewaktu mereka memimpin parti-parti di daerah, tak kisahlah daripada UMNO ke, daripada Keadilan, daripada PAS dan sebagainya, sewaktu mereka menjadi wakil rakyat, bila rakyat minta bantuan, mereka akan jawab, tiada peruntukan. Saya, ini sebelum musim pilihan raya. Kalau anak-anak yang mahu meneruskan pengajian dan mohon bantuan daripada pemimpin politik, daripada wakil-wakil rakyat, pun mereka akan mengatakan tiada peruntukan. Malahan bila berlaku musibah, banjir atau kebakaran, rumah yang ditimpa pokok dan sebagainya, bila jumpa wakil rakyat, tanya, Wabi tolonglah kami. Ya, peruntukan tak ada, ambil lah sedikit ni, katanya. Tetapi, saudara, itu terjadi belum musim pilihan raya. Rakyat mengemis, saudara, minta bantuan. Tapi jawapan mereka tetap tiada peruntukan. Tapi, bila hampir saja musim pilihan raya, lihatlah sendiri, saudara. Majlis ceramah-ceramah di sana sini. Lihatlah belanja yang digunakan, bukan sedikit, saudara. Bukan sedikit wang. Dengan pentas-pentas politik dihias dengan kanopinya, supaya datang orang ramai dengan kemah, dengan kursi, semua itu kos. Lebih-lebih lagi, bila datang pemimpin,
Sama ada daripada UMNO ke, daripada keadilan ke, daripada PAS ke saudara, deretan anak-anak muda yang saya yakin tentulah mendapat upah. Kabarnya antara 150 ke 300 ringgit seorang daripada mereka untuk bawa motor, pakai baju parti. Walaupun dinafikan, tapi gambaran bila diberitahu pada saya bahawa ada peruntukan. Kalau itu berlaku, kenapa ada wangnya? Kalau seorang RM150 lah saudara. Kalau yang datang RM10,000, bermakna RM150,000 saudara. Wang. Itu sekali majlis. Kalau 10 kali, 1.5 juta. Mana datang wang mereka ni? Dalam keadaan sekarang, saudara, ni belum lagi musim kempen pilihan raya lagi. Belum lagi penamaan calon. Cuba anda fikirkan, saya tengok, bukan saya tak nampak. Tak kisahlah sama ada datang daripada UMNO Barisan Nasional, sama ada daripada Parti Keadilan, ataupun daripada PAS, maupun daripada Perikatan Nasional. Sama aja saya tengok. Soalnya dari mana datangnya wang itu? Kenapa wang itu mau dibazirkan sebegitu banyak? Apa salahnya wang itu digunakan untuk membantu rakyat yang dalam keadaan kesempitan? Ini yang saya katakan, kadang-kadang mereka salah tempat. Salah letak kepentingan. Kepentingan rakyat diabaikan, kepentingan peribadi. Ini yang dilakukan, saudara. Saudara Buyung Lakson, dia kata UMNO bahagian setiap DUN 1.5 juta. Tak ada, saudara. UMNO dah tak ada duit sekarang ni. Duit UMNO semua dah kena sauk dulu, saudara. Malah mereka yang keluar daripada UMNO semua, mereka melihat perigi UMNO tu semakin kering. Itu keadaan, saudara. Dan Saudara Kamarudin Idan, dia kata terbaiklah PDRM, SPRM jalankan tugas beramanah. Saya melihat kenyataan Ketua Polis Negara memang begitu terbaiklah, saudara. Bagi saya, saudara, inilah masanya. Saya nampak, inilah mungkin, saudara, masanya anak-anak muda mendapat imbuhan yang sedikit ataupun laba daripada orang politik. Bagus juga, tak apa, saudara, tak ada masalah. Tetapi cuma saya mempertikaikan dari mana datangnya wang yang begitu besar. Banyak, saudara, bukan sikit. Bukan sedikit. Masing-masing nak tunjuk kekuatan, mesti kumpulkan seramai mungkin. Bayar. Ya, anak-anak muda sekarang pun pandai. Anak kami datang bolehlah. Bawa motor boleh. Minyak, motor kena isi. Haus. Takkan tak ada apa pun. Ada juga. Kalau itu berlaku, saudara, kalau RM150 seorang, saudara, bayangkan kalau nak RM10,000. RM10,000 di Negeri Sembilan. Minggu depan pula RM10,000 di Tanjung Karang. RM10,000 di Pulau Pinang. RM10,000 di Alor Star. Aduh, banyaknya wang dihabiskan hanya semata-mata untuk kempen politik. Inilah saya hairan dan saya rasa kadang-kadang mereka membazirkan wang tak kena tempat. Sebenarnya secara terus terang saya katakan, mereka masuk politik kononnya nak berjuang. Tapi bila dapat jawatan, ternyata rupanya apa yang mereka perjuangkan hanyalah sebagai satu kerjaya untuk mereka mengumpul harta. Mereka sebenarnya bukan orang perjuangan. Kalau mereka orang perjuangan, mereka akan menegur segala kebejatan yang berlaku. Saudara Mat Kerakoh dia kata, duit pengundi luar 300. Sepatutnya, tapi bila dapat RM100, 300 lagi lesap. Itu keadaan, saudara. Jadi sebab itu sekarang, selalu saya katakan, dalam warga bangsa Melayu kita masih ada lagi para pengkhianat, para antagonis, petualang. Mereka inilah yang sanggup menggadaikan prinsip hidup untuk mencapai matlamat politik. Ya, saudara, bangsa Melayu dipecah-pecahkan. Yang saya hairankan, soal pergolakan politik ini berlaku dalam warga bangsa Melayu. Tak ada pun kita tengok ini perkumpulan warga India ataupun warga Cina. DAP tak buat besar-besaran. MCA dia tak bertanding lah, saudara. Gerakan pun tak buat besar-besaran untuk mengumpul warga Cina. Jadi retinya, warga bangsa Melayu ini seolah-olah dipecah-pecahkan. Kita diadu dombakan untuk saling bermusuh-musuhan. Sebab itu dalam media sosial saya lihat, saling maki-memaki segala kenyataan yang bukan-bukan. Saudara, itu keadaannya, saudara. Jadi akhirnya saya khawatir, kalau ini berlaku, Melayu akan jadi seperti dagang lalu nasi ditanakkan. Kera di hutan disusukan, anak di rumah mati kelaparan, dan jadilah orang Melayu nanti selepas pilihan raya nanti seolah-olah ayam dikepuk mati kelaparan, itik di kolam mati kehausan. Sebab duit dah habis, tak ada peruntukan. Ini keadaannya. Jadi saudara nak memilih, pilihlah
Sebab sekarang ni kita melihat bahawa ramai sekarang ni Melayu sudah pun mengamalkan cara, saudara. Baik, saudara. Saya melihat bahawa ini tentang di Kedah. Ini janji saya mula semalam saya bercakap tentang Negeri Sembilan. Malam ini saya melihat bagaimana kedudukan di Negeri Kedah. Sebab semalam Datuk Seri Anwar Ibrahim telah pun hadir di Kedah. Dan Datuk Seri Zahid Hamidi selaku Presiden UMNO juga ada di Kedah. Hari ini saya nak mencerahkan. Kerana menurut pengurusi Pakatan Harapan, Saudara Datuk Mahfuz, dia yakin bahawa Kedah akan dapat dirampas semula. Malahan Datuk Seri Ahmad Zahid juga mengesahkan bahawa UMNO telah pun menerima senarai-senarai yang akan ditampilkan bertanding dalam pilihan raya negeri daripada Kedah sekarang ni. Jadi senarai demikian akan dimuktamadkan dalam masa terdekat. Saya melihat secara terus terang waktu pilihan raya lepas. Ini saya nak cerita ke anda supaya anda faham keadaan demografi ataupun kedudukan di negeri Kedah, khususnya di Kedah, saudara. Bahawa dalam pilihan raya yang lepas, pilihan raya yang ke-14, bukan yang baru lalu, saudara. Jangan saudara anggap itu sebagai pilihan raya parlimen. Ini pilihan raya negeri. Pada pilihan raya dulu, Parti Keadilan Rakyat, masuklah dalam tu adanya Parti Pejuang, dalam kumpulan PKR, saya letakkan PKR. PKR mempunyai 18 kursi. Sebenar-benarnya, PAS ada 15 kursi, UMNO ada 3 kursi. Dan sebab itulah waktu itu berlaku tungtang tintong yang kerajaan negeri tak boleh nak tubuhkan. Tapi akhirnya berlaku lompat-melompat dan PAS dapatlah selepas berlakunya kerajaan tebuk atap. Mula-mula Mukris jadi peti besar, lepas itu turun. Naiklah saudara Yang Amat Berhormat Datuk Seri Sanusi dalam kejadian selepas langkah Sheraton. Jangan lupa, saudara. Tapi saya melihat sekarang ni, dalam kedudukan ni, saya nampak terus terang, saudara, saya akan baca satu persatu bahawa saya rasa kali ini mungkin PAS cuma tinggal 5 kursi saudara. Minta maaf, saudara. Saya cakap terus terang, kita tengok data-data yang saya ada. Ini berdasarkan pada contoh untuk negeri kawasan air hangat. Pilihan dulu Keadilan dapat 7,550. Amanah dapat, Barisan Nasional ada 6,018. Kalau dicampur dua itu saja sudah ada 13,000. Sedangkan PAS cuma ada 4,000 saja. 4,034 undi. Apakah PAS mampu bertahan di air hangat? Itu. Kedua, di kawasan Kuah, Keadilan tu hari dapat 8,276 undi. Dan Barisan Nasional dapat 5,824. Percantuman antara UMNO dengan Barisan Nasional akan menjadikan jumlah pengundi, kalau dicantum semua, saudara, adalah dalam 14,000. Saya nak harap, saudara, kalau boleh kita ketepikan dalam 40% lah. Saya nak jelaskan juga, saudara, dalam pilihan raya lepas, UMNO menjangkakan kalau pengundi-pengundi bukan Melayu dapat mengundi UMNO Barisan Nasional, 10% pun ada ruang untuk UMNO menang. Tapi bukankah 10%? Yang ada pun lari dalam 30%. Okey, kita pergi pada 40% lah kita kata, saudara. Untuk berlaku adil, saudara. Tapi kalau kita berlaku adil, 7,000 di air hangat campur 6,000, ada 13,000. Kalau 40%, di situ saja ada 8,000. Dan PAS cuma dapat 4,000. Kalau tambahan dapat 4,000 tambah 4 dalam 6,000. Itu bagaimana air hangat PAS boleh menang, ataupun Parti Perikatan Nasional. Begitu juga di Kuah dan di Kota Seputih. Keadilan dapat 7,265, PAS Barisan 5,785. Di situ ada 12,000. Ada 13,000. Dan PAS cuma dapat 5,000. Kalau dicampurlah 30% lagi daripada apa yang ada antara UMNO Barisan Nasional, masih lagi belum dapat untuk calon-calon dari Perikatan Nasional menguasai kawasan Kota Seputih. Di Air Hitam, Air Hitam pilihan lepas, PAS menang 9,229 undi. Keadilan ada 8,000, Barisan Nasional ada 7,000. Di situ ada 15,000, saudara. 15,000, sedangkan PAS cuma ada 9,000. Itu base dia. Kalaulah nak ambil tarik 10%, 20%, masih lagi belum mampu. Sebab 8 campur 7, 15. Kalau Air Hitam 9,000, katalah dapat 3,000 tambah, baru 12,000, saudara. Macam mana PAS boleh mempertahankan kedudukan Air Hitam? Begitu juga di Bukit Kayu Hitam. Bukit Kayu Hitam, saudara, lagi teruk. Keadilan dapat 11,000.
Barisan Nasional 8,800. Di situ saja dekat 20,000. Sedangkan PAS cuma dapat 6,000. Digitra ini dulu masa Mukris bertanding, saudara. Mukris dapat 18,852 menggunakan Parti Keadilan. Barisan Nasional ada 8,000. Di situ sudah ada 26,000. PAS cuma dapat 7,000, saudara. Di Kuala Nerang. Di Kuala Nerang ni saya nampak bahawa PAS dapat 9,118. Tapi Barisan Nasional 7,409. Keadilan ada di situ ada 3,376. Kalau ini kekal 7/3 ada 10,400. Sedangkan PAS ada 9,118. Di Pedu, saudara, PAS menang itu hari cuma 8,164. Barisan Nasional cuma dapat 7,494. Tetapi undi pada keadilan 3,232. Kalau campuran dua itu dah 10,000. PAS cuma ada 8,000. Begitu juga di Bukit Lada. Kawasan Dun Bukit Lada, PAS 9,573. Dia menang kawasan itu. Barisan Nasional 8,288. Ini Barisan Nasional. Ya, saudara. Keadilan 6,337. Kalau 8/6, situ aja 14,500. Sedangkan PAS ada 9,573. Begitu juga di Bukit Pinang. Agak menarik, saya Bukit Pinang. PAS menang. Tapi modal yang PAS adalah 10,432 undi. Keadilan ada 7,220, saudara. Saya yakin Keadilan tak larilah sebab di situ juga adanya Parti Amanah dan sebagainya, saudara. Dan Barisan Nasional ada 6,289. Kalau kekal pengundi Melayu Barisan Nasional 6,289 campur dengan 7,200, di situ ada 13,000. Calon PAS 10,432. Apakah ada tambahan lagi? Wallahualam bisawab. Begitu juga di Derga. Di Derga saya ceritalah, saudara, ini kawasan DAP ni. Calon di Keadilan dapat 11,232. Dan calon Barisan Nasional itu dapat 4,900. Kalau campur saja dah ada 16,000. Waktu itu PAS tak bertanding sebab dia tahu bahawa Derga sukar untuk menang. Di Suka Menanti pun lebih kurang sama juga, saudara. Keadilan dapat 13,301. Barisan Nasional 7,000. Situ ada 20,000. PAS cuma dapat 4,000. Di Kota Darul Aman, saudara, juga sama keadaannya. Keadilan dapat 11,737. Barisan Nasional daripada MCA lah dulu dapat 3,269. 11,737 campur 3,269. Di situ ada 14,900 dekat 15,000, saudara. Sedangkan PAS cuma ada 1,732. Kursi Alor Mengkudu, Keadilan yang menang 8,840. Barisan Nasional 6,400. 8 campur 6, 14,000. Campur dari 800 dengan 400 ada 15,000. PAS cuma dapat 6,900. Kursi Anak Bukit, Keadilan 9,810. Barisan Nasional 5,200. Di situ saja ada 15,000. Campur kalau PAS cuma dapat 8,000. Setengah, saudara. Tolak 20%, 30% pun tak boleh nak menang. Di Kubang Rotan, Keadilan ada 14,000, saudara. Barisan Nasional ada 7,000. Kalau 14 campur 7, 21,000. Calon daripada PAS di Kubang Rotan cuma ada 7,000 saja, saudara. Di Pengkalan Kundo, Keadilan ada 11,000. Barisan Nasional ada 6,000, ada 17,000. PAS cuma ada 9,000. Di Tokai, Kota Tokai, PAS dapat 15,000. Ini mungkin Tokai akan mempertahankan keadaannya. Sebab Barisan Nasional ada 7,899, Keadilan ada 6,600. Sini ada lebih kurang 14,200. Good fight. Tetapi PAS ada advantage di Tokai sebab dia ada 15,941. Di Sungai Tiang, Barisan Nasional dapat 12,200. Keadilan ada 8,000. Campur 2 ada 20,000. PAS cuma ada 11,000. Di Sungai Limau, ini kubu PAS, saudara. PAS ada 13,000. 13,048. Barisan Nasional 7,000. Keadilan ada 4,000. Lebih kurang 11,000. Bagi saya rasa sebab itu saya katakan bahawa PAS akan menguasai di Sungai Limau. Di Gurun, saya harus berlaku adil, saudara, dalam memberi laporan ini supaya kita faham kedudukannya. Di Gurun, saya nampak Keadilan 10,000. Barisan Nasional 6,000. Di situ ada 17,000, saudara. PAS cuma ada 5,257. Macam mana nak bertahan? Begitu juga tapi di Belantik.
Di Belantik, is a good fight. Belantik ni saya, PAS ada 9,600. Tapi BM 7,229, Barisan Nasional. Keadilan ada 2,336. Artinya UMNO Barisan Nasional bersama dengan Pakatan Harapan ada 9,300, 9,400. Tapi PAS ada 9,600. It's good fight untuk kita lihat di kawasan Belantik. Begitu juga di Jeneri. Tapi di Jeneri sahaja, undi Barisan Nasional 8,000, Keadilan ada 4,000. Sudah ada 12,000. Sedangkan PAS cuma ada 10,626. Itu di Jeneri. Ni kawasan mesti besar sahaja. Di Bukit Selambau, Keadilan 17,000. Barisan Nasional 9,000, situ ada 26,000. PAS cuma ada 11,000. Di Tanjung Dawai, 11,000 ada pada PAS. Tetapi 10,000 Keadilan, Barisan Nasional 10,000. Di situ ada 20,000 saya. 20,900. Keadilan ada PAS cuma ada 11,000. Macam mana nak menang di keadaan di Tanjung Dawai? Di Pantai Merdeka, PAS 14,000. Tetapi PAS ada 14,000 seperti betul. Tapi kalau dicampurkan pengundi Barisan Nasional dengan Keadilan, Barisan Nasional 9,500, Keadilan 7,200. Artinya situ ada 16,700. Macam mana ni? Sebab itu advantage akan ada pada UMNO Barisan Nasional. Bakarang, Keadilan 18,000. UMNO 5,500. Di situ ada 13,000, 23,000. Sedangkan PAS cuma ada 7,000. Begitu juga di Sidam. Di Sidam, Keadilan ada 17,000. Barisan Nasional ada 5,900. 17 campur 5 lebih kurang 13,000. Sedangkan PAS, saya bercakap PAS itulah basicnya yang ada. Kerana di Kedah, Perikatan Nasional PBM, dia bergantung pada PAS. Nak bawa orang Melayu ni susah sebab tak ramai daripada UMNO yang keluar meninggalkan UMNO masuk dalam PBM. Sebab itu mereka bertahan dengan PAS. Tapi mampukah PAS menahan macam di Bayu, saudara? PAS ada 14,339. Tetapi Barisan Nasional ada 13,400. Dan Keadilan ada 5,000. Di situ ada 18,000, saudara. Begitu juga di Kupang. Di Kupang, PAS ada 13,000. Tapi Barisan Nasional ada 11,663. Keadilan ada 4,000. Situ ada 15,000. It's good fight. Kita tengok di Kupang nanti. Begitu juga di Kuala Ketil, saudara. Di Kuala Ketil, kalau dicampurkan undi Keadilan dengan Barisan Nasional, ada 14,000, ada 15,000. Sedangkan PAS cuma dapat 12,000, saudara. Di Merbau Pulas, PAS 9,000, Keadilan 9,000, UMNO Barisan Nasional pun 9,000. Untuk exactnya, 9,852 Merbau Pulas, saudara, PAS. 9,454 Barisan Nasional, 9,267 UMNO Barisan Nasional, Keadilan. Campur UMNO dengan Keadilan, 9,000 ada 18,600, saudara. PAS, kalau dia kekal, cuma ada 9,800. Lunas, Keadilan ada 23,000, saudara. PAS 10,000 dan Barisan Nasional 7,000. Campur 2, 30,000. Di Kulim, Keadilan ada 30, Barisan Nasional ada 9,000. Kalau campur 2 tu 22,000, PAS ada 9,000. Dan di Bandar Baru, Barisan Nasional ada 7,884, Keadilan 7,507 dan PAS 7,506. PAS tinggal kesendirian. Tapi UMNO, Barisan Nasional bergabung dengan Pakatan Harapan, di situ ada lebih kurang dalam 15,000. Itu gambaran di Kedah. Sebab itu saya katakan, saudara, bahawa dalam keadaan begini, kalau ikut dari segi pola-pola pengundi, saudara, di Kedah, besar kemungkinan Barisan Nasional dan Pakatan Harapan boleh mengambil alih daripada kerajaan di negeri Kedah. Sama-sama kita tunggu dan insyaAllah besok saya nak cuba ulas apa pula berlaku di negeri Selangor. Ini penting, saudara, sebab banyak saya lihat di Selangor agak menarik yang boleh kita bincangkan. Jumpa lagi besok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.